Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid saya sekalian? Saya doakan supaya kalian semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Baik, kita akan terus masuk pada tajuk kita yang pertama, iaitu tanda baca. Boleh tengok sini, saya tulis siap-siap. Tajuk kita yang pertama, tanda baca. Okey. Sebelum saya pergi jauh, saya suka untuk menjelaskan kepada awak semua apa maksud tanda baca. Tanda baca ialah simbol, iaitu simbol yang digunakan supaya boleh memberi isyarat kepada pembaca. Macam mana tu? Dia ibarat macam ni lah, mudah faham saya ayat. Analoginya begini, seperti awak nak basikal. Awak nak basikal, adakah awak akan naik straight tanpa henti, tanpa kona-kona belok-belok? Tak kan? Sudah tentu time-time ketika awak slow, time-time ketika awak berhenti, time-time ketika awak kona, dan begitulah seterusnya. Betul? Gitu juga dalam pembacaan kita. Kita baca sesuatu benda, kalau kita baca straight, maka orang tak faham. Maka wujudnya tanda baca, iaitu sebagai simbol untuk memberi isyarat kepada pembaca. Baik, kalau setakat tu awak dah faham, kita pergi kepada jenis-jenis tanda baca. Baik, untuk tajuk ni kita akan belajar 6 jenis tanda baca. Yang pertama, tanda baca nuqtah. Tanda baca nuqtah. Ejaan dia nun, qaf, ta, ha. Nuqtah. Okey, simbolnya lagu mana? Okey, lagu ni dah simbol dia. Mudah. Mudah kata titik sa. Itu tanda dia nuqtah. Bahasa Melayu orang panggil titik. Betul, titik. Kalau Jawi, istilah dia kita gunakan adalah nuqtah. Ingat, nuqtah. Baik, yang kedua. Tanda baca yang kedua iaitu koma. Koma. Kaf, waw, mim, alif. Koma. Simbol dia lagu mana? Tengok tepi ni. Koma ada simbol dia. Dia tak serupa dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia macam sebelah ni. Kalau kita tulis dia macam nombor 9. Tapi kalau kod Jawi, kita akan buat terbalik dia seperti nombor 9. Ini contoh, tengok baik-baik. Ini ramai tukar ni. Okey. Seterusnya, yang ketiga simbol tanda baca iaitu tanda baca soal. Tanda baca soal. Sin, waw, hamzah, alif, lam. Soal. Tanda dia lagu ni. Dia kona gini. Dia tak serupa bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia akan kona gini kan. Okey, saya buat contoh. Hak ni hak bahasa Melayu dah saya tunjuk. Ni bahasa Melayu. Yang itu tukar. Hak Jawi kena tulis lagu ni. Hak ni hak betul. Koma. Okey, boleh. Tanda baca seterusnya iaitu seru. Tanda baca apa? Seru. Seru. Sin, ra, waw. Seru. Okey, seru. Simbol dia lagu ni. Okey, boleh. Tanda baca seterusnya adalah noktah bertindih. Okey, noktah bertindih. Nun, qaf, ta, ha. Noktah bertindih. Bara, ber. Ta, ya, nun, tin. Da, ya, ha. Tindih. Ta, ya, nun, tin. Da, ya, ha. Tindih. Bertindih. Noktah bertindih, simbol dia lagu ni. Okey, boleh. Dan yang terakhir adalah pengikat kata. Pengikat kata. Pa, ngo, ya, pengi, kaf, ta. Pengikat kata. Kaf, alif, ta. Pengikat kata. Simbolnya lagu ni. Atas dua gitu. Okey. Biasa orang guna gitu kan. Okey. Itulah 6 simbol tanda baca. Saya ulang balik. Yang pertama, noktah, tanda baca koma, tanda baca seru, soal, tanda baca seru, tanda baca noktah bertindih,
Dan last sekali, tanda baca pengikat kata. Okey. Selepas awak tahu ke-6 jenis simbol tu, saya nak ajar untuk video ini hanya 3 sahaja. Berapa? 3 sahaja. Kenapa? Kerana saya nak awak betul-betul faham. Dia memang nampak mudah. Kalau noktah sotnik gitu, orang ambo tahu. Koma gitu je. Lepas tu tanda soal gitu mudah ya. Tapi saya nak awak faham betul-betul setiap satu persatu tanda baca ni. Baik, kita mulakan yang pertama. Okey, yang pertama tanda baca noktah. Macam mana tanda baca noktah ni? Kita boleh tengok contoh di sini. Okey, tanda baca noktah. Apa fungsi tanda baca noktah ni? Dia ada 3 fungsi tanda baca noktah ni. Pertama, sebagai untuk melengkapkan ayat. Kalau ayat tu dah lengkap, maka kita akan bubuh noktah. Jelas? Tu yang pertama. Dia ada 3 fungsi noktah ni. Yang pertama, sebagai untuk melengkapkan ayat. Kita akan bubuh noktah. Contoh. Okey, contohnya, ibu pergi ke kedai. Lengkap dah ayat tu? Lengkap. Maka kita bubuh tanda noktah. Okey, boleh tengok sepi ni. Contoh ayat dia saya buat. Okey, boleh tengok. Okey, seterusnya. Fungsi yang kedua, iaitu untuk perkataan akronim. Macam mana pak akronim? Akronim ni macam singkatan yang panjang kita pendekkan. Contohnya perkataan Bank Simpanan Nasional. Jadi kita singkatkan kepada BSN. Macam mana tulis dia? Kita boleh tengok sini. BSN. B titik ataupun noktah S noktah N. Okey, cara tulis Jawi dia lagu ni. Contoh lain kita boleh guna KLCC. K noktah L noktah C noktah C. Gitu. Itu maknanya fungsi untuk akronim. Fungsi noktah yang ketiga adalah menulis senarai nombor. Contoh, nombor 1 noktah. Gitu. Nombor 2 noktah. Orang tak tulis nombor 1 tinggal gitu. Dia kena tulis nombor 1 noktah, nombor 2 noktah. Itulah 3 fungsi noktah. Seterusnya kita pergi kepada tanda baca yang kedua, iaitu koma. Apa maksud koma ataupun apakah fungsi koma? Koma ni biasa kalau awak nak mudah faham, iaitu untuk memisahkan perkataan. Jadi dia ada 3 fungsi utama koma ni. Fungsi yang pertama, koma ini adalah ayat turutan. Contoh, ibu membeli ikan, koma. Okey, ibu membeli ikan, koma, sayur dan tepung. Apa tu? Noktah. Noktah tu menandakan ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat lengkap. Jadi, koma. Kita nak ambil perkataan koma je. Okey. Fungsi koma yang kedua adalah ayat pembilangan. Macam kita lah, ayat kita nak start berlari ke. 1. Okey, bersedia. 1, 2, 3, lari. Macam itulah ayat dia. Maknanya, apa saja yang menunjukkan ada perkataan bilangan, mesti bubuh koma. Fungsi yang ketiga, koma, adalah memisahkan kata seru di hadapan. Contoh, apabila ayat tu ada kata seru yang melibatkan perasaan, maka kita akan bubuh koma depan. Contoh ayat dia, wah, cantiknya rumah awak. Ayat seru. Tu ayat seru tu. Bila masuk ayat seru, maka kita akan bubuh koma. Tu fungsi yang ketiga. Baik, fungsi koma yang keempat adalah pantun. Contoh, buah cempedak di luar pagar, kita bubuh. Okey, boleh tengok sini saya buat contoh. Buah cempedak di luar pagar. Last sekali kita bubuh koma. Ambil galah, tolong jolokkan. Bubuh koma. Saya budak baru belajar, koma. Lepas tu gapa lagi ayah? Awak tak ingat dah pantun. Tapi setiap pantun
akhir dia mesti bubuh koma. Tu fungsi koma. Okey. Seterusnya, tanda baca kita yang ketiga adalah tanda baca soal. Tanda baca soal ni amat mudah, iaitu untuk menyoal, nak tanya sesuatu. Sebagai contoh ayatnya, siapakah nama awak? Berapakah umur awak? Tanda soal, tanda soal. Okey, jelas. Baik, kalau awak dah faham semua ketiga-tiga tanda baca tadi, noktah, koma dan juga soal, sekarang saya nak start buat latihan. Apakah jenis latihan tu? Sekarang saya tunjuk ke awak. Okey, ini adalah latihan awak. Okey, awak boleh salin dan juga pause untuk awak untuk awak salin balik lah. Cara dia mudah je. Ini je saya latihan untuk awak. Tuliskan simbol bagi bacaan, tanda bacaan berikut. Tanda koma, lagu mana tanda dia, tanda noktah dan seterusnya. Okey, kalau tak ingat boleh tengok balik dalam video ini. Dan nak buat mana? Buat dalam buku latihan hok saya minta awak buat minggu lepas. Cuma bagi mereka yang ada masalah tak boleh nak beli buku, boleh buat dalam kertas ataupun guna buku bahasa Arab tu bahagian belakang sekali. Okey, harap jelas. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk video seterusnya, 3 tanda baca yang lain, iaitu tanda baca seru, tanda baca pengikat kata dan juga tanda baca noktah bertindih. 3 ni kita akan belajar untuk minggu depan, insya-Allah. Okey, seperti biasa, lepas awak siap buat latihan tu, saya minta awak ambil gambar dan PM personal ke saya. Ingat pesan saya, terus buat latihan dan jangan bertangguh. Okey, sekian, terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.